Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bertemu di medium Baitus Salam setelah kita bercuti dan bismillah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah SWT menerima amalan-amalan kita, amalan soleh kita ketika bulan Ramadan. Baik, jadi pada malam ni insya-Allah kita nak bincang satu tajuk yang jarang dibahaskan. Satu tajuk yang sangat penting untuk kita ahli sunnah mengambil ibrah, pengajaran. Iaitulah yang berkait dengan, khusus berkenaan dengan isu umat Islam, isu yang bukanlah semata-mata isu politik, bahkan ianya adalah termasuk isu akidah umat Islam. Bukanlah semata-mata isu yang melibatkan kemanusiaan, bukan melibatkan kenegaraan semata-mata, tetapi dia adalah isu akidah umat Islam. Iaitulah isu berkenaan dengan Masjidil Aqsa dan isu berkenaan dengan Palestin. Kita sedia maklum bila kita sebut tentang Palestin, maka ini antara isu yang kita kata dia semua orang nak menempel dekat isu ni. Semua orang nak, kita kata nak ada bahagian. Kerana isu ni adalah isu yang menjadi tumpuan utama dunia Islam khususnya, bahkan seluruh dunia. Bukan setakat melibatkan umat Islam, bahkan melibatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana signifikannya kawasan Palestin yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Isra akan keberkatan sekeliling Masjidil Aqsa itu. Dan kita tahu ini adalah isu yang kita kata kita bukan boleh buat main-main, kan? Isu yang bukan kita boleh kita suka-suka. Bahkan dia adalah isu yang serius, apatah lagi melibatkan tanah suci dan melibatkan, kita kata melibatkan darah umat Islam. Itu lebih lagi kita perlu berwaspada. Baik, jadi tajuk kita malam ini, kita nak bincang tentang tipu daya golongan Syiah dalam isu Palestin. Kerana kita sedia maklum, isu Palestin ni bukanlah baharu sebenarnya, bukan isu yang baru. Ianya sudah melangkau berpuluh-puluh tahun, semenjak daripada jatuhnya Turki Uthmaniyah, kemudian semenjak tertubuhnya negara haram Zionis. Dan kita tahu dia ada perjalanan sejarah yang sangat panjang lah. Dan isu berkenaan dengan Palestin ni memang kita kata sentiasa menjadi bahan perbualan
dan sentiasa menjadi perkara yang dibual bicarakan. Tetapi dengan pelbagai itijahat lah. Orang ni dengan macam ni, orang ni dengan sudut pandang macam ni, orang ni macam ni, orang tu macam ni, dan macam-macam sudut pandang. Tetapi kita nak tengok, pada malam ni kita nak tengok bagaimana kita kena sedar dalam banyak-banyak kumpulan ataupun dalam banyak-banyak perkara, maka ada perkara yang sangat berbahaya yang kalau kita tak ambil perhatian, maka dia akan memberikan kerosakan yang sangat dahsyat dalam umat Islam. Bukan kepada orang Islam di Palestin sahaja, bahkan seluruh umat Islam. Sebab itu kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya diperangi orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah, perangilah al-kuffar wal munafiqin. Sebahagian ulama tafsir kata kuffar diperangi dengan senjata, munafiqin diperangi dengan hujjah sebelum pedang. Kalau kita tengok datang dalam riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menjelaskan tentang pembahagian jihad, iaitulah menentang orang kafir, menentang jihad yang ditalakan pedang itu kepada orang kafir, dan jihad yang ditalakan kepada orang munafiqin. Dan kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak peringatan tentang bahaya nifaq, bahayanya orang-orang munafik. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan orang-orang munafik ini, mereka adalah musuh dalam selimut, yang akan menjemput musuh, akan menjemput orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab misalnya, Allah kata la in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang peranan orang-orang munafik. Dan orang munafik ni dia ada banyak-banyak jenis. Antaranya dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala kata walladzina fi qulubihim maradun. Orang munafik ni dia ada banyak asnaf. Kalau kita ikut pembahagian yang secara umum, munafik ni ada dua, nifaq asghar dan nifaq akbar. Dalam Al-Quran semua cerita tentang nifaq akbar. Yang ni nifaq yang kita kata munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan Islam. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 20 hingga 21 ni Allah kata walladzina fi qulubihim maradun, dan mereka yang ada di dalam hati mereka itu penyakit. Jumhur ulama tafsir mentafsirkan walladzina fi qulubihim maradun, mereka yang ada dalam hati mereka itu ada penyakit, iaitulah orang-orang munafik yang di kalangan mereka yang dikuasai oleh syahwat zina. Kata Ikrimah humuz zunah, ini munafik di kalangan yang syahwatnya adalah pada zina. Kata Ikrimah, kata kalau kita tengok kata Qatadah, qala syahwatuz zina fi walladzina fi qulubihim maradun ay syahwatuz zina. Ini orang munafik yang perangai di antaranya, perangai orang munafik ni, mereka adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syahwat zina. Sebab itu kata kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari misalnya, mereka yang disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih ataupun disebutkan oleh Ibn Zaid, katanya
haula'i sinfun minal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun. Mereka ini munafik ni ada jenis-jenis. Dan antaranya adalah ashabuz zina, mereka yang pelaku zina. Qala ahluz zina min ahli an-nifaq alladzina yatlubuna an-nisa fayabtaghuna az-zina. Yakni mereka di kalangan pelaku zina, di kalangan munafik, ahli nifaq, yang mereka mencari wanita dan mereka mencari, kita kata, perkara yang haram, iaitulah nak melakukan zina. Kemudian sebab itu dalam ayat tu, kalau kita tengok cerita pasal perintah supaya apa dia, ummahatul mukminin, orang perempuan, wanita di kalangan mukminat menjaga aurat mereka dan juga tidak melunakkan suara mereka, kerana dia akan menarik ataupun menjadi fitnah kepada orang-orang munafik. Baik, kemudian dalam ayat yang berikut Allah kata wal murjifuna fil madinah. Wal murjifuna fil madinah ni adalah satu lagi sifat orang munafik, iaitulah ahlul irjaf. Ahlul irjaf fil madinati bil kadhbi wal batil. Yakni mereka yang suka menyebarkan kebatilan untuk menggegarkan, ataupun kita kata untuk menimbulkan ketakutan, atau untuk menimbulkan kerisauan, atau untuk melemahkan hati orang-orang Islam. Sebab tu kalau kita tengok balik, ini antara sifat orang-orang munafik. Mereka yang cuba untuk menakut-nakutkan, mereka yang kita kata mereka yang menyebarkan di ayat da'iyah palsu, syiar-syiar, slogan-slogan palsu untuk menimbulkan keraguan dalam hati umat Islam. Dan kalau kita tengok balik, sifat-sifat ini ada dalam golongan Syiah Rafidah tanpa syak. Dan kita boleh buktikan, khususnya dalam isu berkenaan dengan Palestin. Baik, secara umumnya kalau kita tengok balik, kita kena faham dulu apakah akidah Syiah terhadap Masjidil Aqsa. Kalau kita semua umat Islam tahu tentang akidah Syiah terhadap Masjidil Aqsa, semua orang akan kita kata berwaspada dan takkan percaya apa yang dilaungkan, syiar-syiar, slogan-slogan yang dilaungkan oleh golongan Syiah. Bila kita sebut Syiah ni, memang istilah mustalahat mutaakhirin, Syiah ini merujuk kepada Syiah Rafidah Imamiyah Ithna Asyariyah, yang merupakan majoriti Syiah hari ini. Dan tak payahlah kita nak bincang tentang Syiah ni ada yang baik, ada yang buruk, bohong. Ini antara orang yang jahil, yang tak tahu hakikat dan realiti. Dan ini anda disentuh dalam buku Revolusi Rafidah Yaman yang diterbitkan oleh Pustaka Ilmu Salaf. Boleh cari buku tu, ada disebutkan berkenaan dengan macam mana Syiah yang pertengahan boleh terpengaruh dengan Syiah yang ekstrim macam Syiah Rafidah. Contohnya dalam kes macam mana Zaidiyah boleh bertukar menjadi Rafidah. Kerana dalam kalau kita tengok dalam firqah Zaidiyah ni, dia ada banyak perbahagian, ada mutrafiyah, ada salihiyah, ada mutrafiyah, kemudian ada jarudiyah. Jarudiyah ni dia yang paling dekat dengan Rafidah kerana diasaskan oleh Rafidah. So secara umumnya kita nak tahu apa Syiah Rafidah ni. Syiah Rafidah ialah Syiah yang kita kata mereka menolak imamah Abu Bakar dan Umar. Mereka tak mengakui akan keislaman para sahabat Nabi, bahkan mereka mengkafirkan keseluruhan para sahabat Nabi kecuali sedikit. Mereka yang kita makruh lah, kita tak boleh bincang tentang Syiah ni panjang lebar. Cuma kita nak bagi tahu setengah orang hari ni masih lagi ada yang mengatakan Syiah ni ada yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Bila disebut tentang hal tersebut, menunjukkan kita tahu dia orang yang ketinggalan. Baik, sebab tu bila kita sebut Syiah ni adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, yang merupakan, kalau kita tengok, senternya adalah di Iran. Itu. Dan mazhab rasminya adalah mazhab
bukan mazhab, sebenarnya adalah agama yang terkeluar daripada Islam berdasarkan ijma' imam 4 mazhab. Mereka bukan Islam, walaupun mereka memanggil mereka sebagai jumhur Islam ataupun negara Islam dan sebagainya. Baik, adapun berkenaan dengan akidah Syiah berkenaan dengan Palestin, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penulis daripada Lajnah Difa' an Aqidati Ahli Sunnah Palestin, iaitulah sekumpulan ulama-ulama Ahli Sunnah di Palestin, iaitulah mereka antaranya yang mengarang kitab Asy-Syiah wal Masjidul Aqsa oleh Syekh Tariq Ahmad Hijazi. Dalam buku beliau, lebih kurang dalam 72 muka surat, beliau membawakan riwayat-riwayat tentang Masjidil Aqsa di sisi Syiah. Okey, kita kena faham, kita di sisi kita Ahli Sunnah, Masjidil Aqsa memang wujud. Di mana? Di Palestin. Masjidil Aqsa yang kita tengok, bukan Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra masih lagi dalam kawasan, kita kata kawasan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa yang kubah hitam tu Masjidil Aqsa. Baik, kita Ahli Sunnah, orang Islam, kita beriman bahawasanya Masjidil Aqsa di Palestin, dan semua orang tahu. Hatta orang kafir pun tahu, hatta orang Yahudi Nasrani pun tahu. Tetapi Syiah tak pernah tahu, tak pernah ada istilah Masjidil Aqsa dalam kamus agama mereka. Percayalah. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Syiah, antaranya yang dikarang oleh ulama besar Syiah, iaitulah Ja'far Murtada Al-Amili, iaitulah seorang ulama besar di Najaf, Iraq. Dia kata apa? Dia tulis kitab, dia nama kitab dia tu Al-Masjidul Aqsa Aina, di mana Masjidil Aqsa. Dalam kitab itu dikatakan, dia kata apa? Laqad tabayyana lana iddatu haqa'iq bi khususil Masjidil Aqsa walladhi yahsimul amr annahu laysa alladhi bi Palestin. Dia kata, siapa cakap? Ja'far Murtada Al-Amil. Dan kita akan bawa riwayat-riwayat yang lebih muktabar. Dia kata, telah jelas bagi kami, laqad tabayyana lana iddatu haqa'iqi bi khususil Masjidil Aqsa walladhi yahsimul amru annahu laysa alladhi bi Palestin. Dia kata, setelah jelas kepada kami dengan beberapa hakikat-hakikat, bukti-bukti khusus berkenaan dengan Masjidil Aqsa, walladhi yahsimul amr, yakni perkara yang sudah menjadi kepastian, benda yang qat'i di sisi mereka, laisa alladhi bi Palestin. Masjidil Aqsa yang kita beriman, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Kita beriman dengan ayat ini, kita beriman dengan firman Allah, kalam Tuhan. Mereka tak beriman, mereka tak percaya. Nampak? Sebab tu dia kata laisa alladhi bi Palestin. Masjidil Aqsa bukan dekat Palestin. Kita tengok kat mana. Kemudian dia membawa lah riwayat-riwayat yang menjelaskan, menaskan di sisi Syiah bahawasanya Masjidil Aqsa itu di sama, di langit. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab dia, sama juga kitab Al-Amili ni, nama dia tadi, Ja'far Murtada Al-Amili. Dia kata apa? Dalam kitabnya As-Sahih min Siratin Nabil A'zam. Tapi kitab ni bukan sahih lah, kitab palsu. Maksudnya kitab di sisi kita adalah kitab yang tak ada nilai lah, di sisi mereka sahih lah. Al-Amili mengatakan, annahu hina dakhala Umar Baitul Maqdis lam yakun hunaka masjid aslan fadlan an yusamma Aqsa. Maksudnya ketika Umar masuk tak ada Masjidil Aqsa. Ini syubhat dia. Dia kata,
wa anna al-masjid al-aqsa alladhi hasala al-isra' ilayhi walladhi barakallahu hawlahu huwa fis sama'. Dia kata Masjidil Aqsa yang Allah berkati di sekelilingnya itu adalah di langit, bukan di Palestin. Ini disebutkan dalam kitab dia As-Sahih min Siratin Nabil A'zam. Kemudian dikata lagi dalam kitab yang sama, Masjidil Aqsa alladhi hasala Isra' ilaihi walladhi baraka hawlahu fa huwa fi sama'. Masjidil Aqsa yang kita beriman dalam surah Al-Isra' tu, dia kata tempatnya yang Nabi diisrakan di langit, bukan di Palestin. Nampak? Baik, dia bawakan riwayat dalam kitab Mu'tabar, kitab Biharul Anwar. Siapa pengarang dia? Biharul Anwar oleh Al-Majlisi, jilid yang ke-22 halaman 90. Dia kata an Abi Abdillah alaihi salam qala sa'altuhu 'anil masajid allati laha al-fadlu faqala al-masjidul haram wa masjidul rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu wal masjidul aqsa ja'altu fidaka faqala dhaka fis sama' ilayhi usriya bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna an-nasa yaqulun innahu baitul maqdis faqala masjidil kufah afdalu min. Dalam riwayat palsu, kita kata riwayat palsu di sisi kita, sahih di sisi Syiah, dalam kitab Biharul Anwar oleh Al-Majlisi, diriwayatkan daripada Abu Abdillah alaihi salam, dia pernah ditanya, iaitulah ditanya tentang masjid-masjid yang ada kelebihan. Maka dijawablah oleh Abu Abdillah, Al-Masjidil Haram, imam mereka, Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya wa qultu wal Masjidul Aqsa, macam mana dengan Masjidil Aqsa? Kemudian kata Abu Abdillah, dzaka fis sama', Masjidil Aqsa di langit. Ilaihi usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diisrakan Nabi ke langit. So dikata daripada Masjidil Haram terus ke langit. Tak ada Masjidil Aqsa, tak ada dekat Palestin. Kemudian dia bertanya lagi, inna an-nasa yaqulun innahu bi Baitul Maqdis. Manusia semua kata Masjidil Aqsa ni dekat Baitul Maqdis, kat Palestin lah. Kemudian jawab imam mereka, Masjidul Kufah afdalu min. Masjid Kufah lebih afdal berbanding Masjidil Aqsa. So akidah Syiah, Masjid Kufah di Iraq lebih utama berbanding Masjidil Aqsa. So jangan kita terpedaya. Baik. Ini kalau kita tengok balik, dia adalah i'tiqad mereka. Kalau kita tengok dalam tafsir, misalnya tafsir mereka, tafsir Syiah, tafsir As-Safi, disebutkan lagi tafsir As-Safi oleh Al-Faid Al-Kashani, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila minal masjidil harami minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dia kata apa? Ay ila malakutil masjidil aqsa alladhi huwa fis sama' kama yadhharu min al akhbar. Dia kata Masjidil Aqsa ni, iaitulah Masjid Aqsa ni maksudnya masjid yang tinggi di langit. Aqsa tu maksud tinggi. Alladhi huwa fis sama', yang dia ada di langit. Kama yadhharu min al akhbar, sebagaimana yang ditunjukkan, yang zahir pada khabar-khabar mereka. So ini dalam tafsir As-Safi oleh Al-Faid Al-Kashani. Kemudian diikuti dengan riwayat Al-Qummi daripada Al-Baqir alaihi salam, imam mereka lagi, ketika mentafsirkan ayat surah Al-Isra'. Kemudian dikatakan, ditanya kepadanya tentang orang mengatakan An-nas yaqulun usriya bihi minal masjidil haram ila Baitul Maqdis. Semua orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada Baitullahil Haram, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestin. Faqala laisa kama yaqulun. Dia kata bukan macam orang ramai cakap. Walakinnahu usriya min hadhihi ila hadhihi wa asyara bi yadihi ila sama' qala ma bainahuma haram. Dia kata bukan. Dia kata bukan dekat Palestin tu, bukan dekat Baitul Maqdis, tetapi dia kata dekat langit. Masjidil Aqsa di langit. Jadi tak wujud Masjidil Aqsa di atas muka bumi.
Begitulah juga dalam tafsir Nurul Thaqalain, oleh Al-Hawizi atau Huwaizi atau Hawizi, Abdu Ali Ibnu Jum'ah Al-Arusi Al-Hawizi. Dimulakan dalam tafsir surah Al-Isra, sama juga dibawa riwayat-riwayat dia. Ditanya dibawa riwayat daripada Salim Al-Hannad, daripada rajulin an abi, daripada seorang lelaki daripada Abi Abdullah alaihi salam, katanya, aku telah bertanya tentang masjid-masjid yang ada kelebihan. Kemudian katanya Masjid Haram, Masjid Rasul, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kemudian dia kata, bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Kemudian katanya lagi, dzalika fis sama'i ilaihi usira Rasulullah. Masjidil Aqsa tu di langit, Nabi diisrakan. Maksudnya Masjid Haram ke langit terus, tak ada Masjidil Aqsa. Kemudian bila ditanya, innan nasa yaqulun innahu Baitul Maqdis, dia kata, orang ramai kata Masjidil Aqsa ni Baitul Maqdis lah. Ni orang Islam cakap lah kan, kita semua cakap, kita semua pegang. Tapi tengok Syiah ni, dia bercanggah dengan umat Islam. Dia bukan Islam, senang cerita. Kemudian kata imam mereka, faqala Masjidul Kufah afdalu minhu, dia kata Masjid Kufah tu itu lebih afdal berbanding Masjidil Aqsa. Nampak? Begitulah juga dalam tafsir Al-Iyashi. Tafsir Al-Iyashi juga datang dengan riwayat dengan lafaz yang sama. Masjidil Aqsa bukan di Baitul Maqdis, bukan di Palestin, tetapi Masjidil Aqsa di langit. Dan Masjid Kufah di Iraq lebih afdal berbanding Masjidil Aqsa. Begitulah juga dalam kitab Burhan, Al-Burhan fi Tafsiril Quran, oleh Al-Bahrani. Al-Bahrani sama juga dibawakan dalam mentafsirkan ayat dalam surah Al-Isra. Dibawa banyak riwayat lah, seperti juga diulang benda yang sama oleh pengarang kitab Syiah juga, Tafsir Al-Mizan, dan telah menaskan bahawasanya Masjidil Aqsa di langit. Kemudian bila disebut, bila sama juga datang, kata orang ramai kata Masjid Al-Aqsa ni dekat Baitul Maqdis lah. Orang ramai itu orang Islam lah. Tapi mereka menyelisihi jumhur ummah. Man syadza finnar. Itu hakikat Syiah, kan? Dia kata Masjid Kufah lebih afdal berbanding. Baik. Begitulah juga Sultan Janabidhi dalam kitabnya Bayanus Sa'adah fi Maqamatil Ibadah. Dia bawa sama juga. Dia kata Masjidil Aqsa di langit yang keempat. Itulah Masjidil Aqsa. Kemudian ditafsirkan apa? Allazi barakna haulahu, dia kata Masjid Baitul Maqdis ni di Syam, Mesir. Dan dia kata dikelilingi oleh kawasan Syam, Mesir. Baik, jadi menunjukkan kepada kita riwayat-riwayat ini, akidah mereka menunjukkan kepada kita mereka tidak percaya bahawasanya kewujudan Masjidil Aqsa itu di Palestin. Sebab tu kalau kita tengok dalam Biharul Anwar, sama juga Al-Majlisi, Muntahal Amal, Al-Abbas Al-Qummi, dia kata wal masyhur ala anna al-Masjid al-Aqsa huwa Baitul Maqdis, walakin yadhhur min ahli kathir anna al-murad minhu huwa al-Baitul Ma'mur alladhi yaqa'u fi sama'i Rabi'ah wa huwa ab'ud masjid. So dia kata orang ramai kata Masjid Al-Aqsa dekat Baitul Maqdis, tetapi yang zahir, dia kata yang sahih, dia kata di sisi Syiah berdasarkan hadis-hadis di sisi mereka yang sangat banyak, Baitul Ma'mur ataupun Masjid Al-Aqsa tu mereka katakan dia adalah Baitul Ma'mur yang berada di langit yang keempat, dan dia adalah masjid yang paling jauh. Jadi kalau kita tengok balik, banyak lagi lah. Kalau kita tengok dalam Al-Kafi oleh Al-Kulaini, riwayat-riwayat yang menunjukkan imam-imam mereka menafikan kewujudan Masjidil Aqsa tu di bumi. So kalau kita tengok ini kalau kita faham, ini i'tiqad Syiah Rafidah, Ithna Asyariyah, Imamiyah, yang mereka mendakwa mereka adalah orang yang memperjuangkan isu Palestin, isu Masjidil Aqsa, maka kita tahu ini adalah satu perkara yang penipuan yang nyata, taqiyah yang nyata, sifat pura-puraan mereka yang sangat nyata, taqiyatan.
Dan mereka takkan pernah mengambil berat tentang isu berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Buktinya dalam sejarah mereka tak pernah sampai ke Masjidil Aqsa, kecuali untuk melakukan kemudaratan dan untuk mengkhianati umat Islam. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu khusus berkenaan dengan akidah mereka. Kemudian sebelum kita nak faham tentang isu Palestin, kita kena faham dulu perkara yang menatijahkan sikap dan perangai mereka kita kata pada pandangan umat Islam, sama ada secara zahir ataupun secara batin. Kerana kita tahu Syiah adalah munafiq, nifaqun akbar. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang kita pegang, dan banyak lagi penyelewengan-penyelewengan mereka. Bahkan persamaan mereka dengan Yahudi itu lebih dekat berbanding persamaan mereka dengan Islam. Dan Alhamdulillah kita dalam beberapa hari lepas di Baitul Salam, Ustaz Adli ada buat pasal tajuk Yahudi. Kita dengar dah macam mana perangai Yahudi ni. So senang diringkaskan cerita, perangai Yahudi dengan perangai Syiah Rafidah sama sahaja. Yahudi, nifak mereka sangat dahsyat, penipuan mereka sangat dahsyat, penyelewengan mereka sangat dahsyat, hasad dengki mereka sangat dahsyat. Demikianlah juga Syiah Rafidah. Sebab itulah para ulama antaranya, kalau kita tengok, ada mengarang kitab khusus berkenaan dengan persamaan antara Yahudi dan juga Rafidah ataupun Syiah ini, sebagaimana dalam kitab Badhlul Majhud fi ithbati tashabbuhir Rafidati bil Yahud, atau fi ithbati musyabahati Rafidati bil Yahud, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili, lebih kurang 2 jilid. Kitab itu dalam menjelaskan tentang persamaan yang sangat rapat antara Yahudi dan juga Syiah Rafidah. Bahkan persamaan ini telah dinyatakan awal lagi sejak pada zaman tabi'in, antaranya oleh Amir ibn Sharahbil Al-Sya'bi, Imam Al-Sya'bi rahimahullah, Imam tabi'in. Beliau juga pernah menyamakan Syiah dengan Yahudi. Kenapa? Kerana Syiah datang daripada rahim Yahudi, datang daripada apa? Diasaskan oleh seorang lelaki Yahudi, iaitulah Abdullah bin Saba al-Yahud. Dan kita kata itu antara fakta yang tak boleh dinafikan. Dan banyak persamaan dia, dan nasihatkan untuk siapa yang boleh rujuk kitab Badhlul Majhud fi ithbati musyabahati Rafidati bil Yahud, sila rujuklah, boleh tengok panjang. Baik, kita nak sentuh tentang macam mana peranan Syiah ataupun tipu daya Syiah ni berkenaan dengan isu Palestin. Sebab sebelum itu kita kena faham dulu tentang sejarah. Kalau kita tengok balik, memang kita dah sebut pada awal pertemuan kita bahawasanya isu berkenaan dengan Palestin ni adalah isu yang menjadi isu yang sudah menjadi darah daging umat Islam. Kerana kita sebut dia adalah akidah umat Islam. Dan semenjak zaman Nabi SAW, zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sehinggalah zaman Khulafa'ur Rashidin yang berikutnya, kemudian zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Saljuk, kemudian Uthmaniyah dan sebagainya. Maka dia adalah isu yang sangat sebati dalam hati umat Islam. Sebab apa? Sebab dia adalah akidah kita, beriman akan keutamaan Masjidil Aqsa, keberkatan, tempat berhimpunnya para Nabi, tempat Nabi SAW diisrakan, tempat berhimpunnya, sempat Nabi SAW mengimamkan ke semua Nabi-Nabi. Dia Masjidil Aqsa dengan umat Islam memang tak boleh dipisahkan. Nampak? Macam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab tu kalau kita tengok balik, kalau kita boleh faham
Syiah ni dia sebenarnya dia tak ada apa-apa kepentingan di Masjidil Aqsa. Tak ada. Melainkan hanya taqiyah. Melainkan hanya ada udang di sebalik batu. Hanya ada tujuan yang jahat, tujuan yang kita kata yang khianat. Sebab tu kalau kita tengok balik dalam kitab-kitab akidah Syiah, dalam kitab-kitab hadis mereka, kitab-kitab ulama-ulama mereka, mereka tak pernah jadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat yang kita kata tujuan terakhir dalam perjuangan jihad mereka dan sebagainya. Tetapi mereka jadikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai tempat terakhir. Sebab apa? Di Masjid Nabawi, di dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahawasanya mereka akan membebaskan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi daripada orang-orang munafik dan orang-orang kafir, bahkan dikafirkan. Sebab tu datang dalam riwayat dalam Al-Kafi, Usulul Kafi oleh Al-Kulaini, disebutkan ahli Makkah mereka mengkafirkan penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Adapun Masjidil Aqsa, penduduk mereka yang berada di Masjidil Aqsa memang mereka langsung tak ambil tahu. Kerana mereka beriman dengan Ar-Raja'ah, akidah yang mereka berkongsi dengan Yahudi. Dan kalau kita tengok balik, mereka sebenarnya nak menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Haramain Syarifain. Itu sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam Wathiqah dan juga dalam kitab-kitab mereka sendiri, mereka menyebutkan bahawasanya Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu, Al-Mahdi Al-Muntazar di sisi mereka, akan membebaskan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan akan sampai ke Masjid Nabawi dan akan membongkar kubur dua sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Abu Bakar, Umar, dan juga kubur sahabat-sahabat Nabi yang bagi mereka adalah pengkhianat, seperti Aisyah Ummul Mukminin, dan akan diqisas ataupun akan dihukum di situ oleh Mahdi mereka. Sebab tu kalau kita tengok dalam plan mereka, plan untuk mereka sampai ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada dua cara, ada dua jalan. Ini memang dalam kitab-kitab mereka. Pertama adalah jalan Yaman. Yang kedua adalah jalan Al-Quds, jalan daripada Syam. Maksudnya mereka menetapkan dua tempat ini sebagai jalan sahaja untuk sampai ke Haramain Syarifain. Sebab itu kita kena faham, bila timbulnya isu Palestin, sebenarnya mereka hanya nak jadikan isu Palestin ni sebagai batu loncatan untuk menimbulkan irjaf, iaitu keraguan dalam hati umat Islam terhadap siapa? Terhadap umat Islam yang Allah Ta'ala muliakan, umat Islam yang Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala akan pelihara mereka dan Allah Ta'ala akan menangkan mereka jika mereka teguh dengan sunnah Nabi SAW, iaitu ahli sunnah. Sebab itu kalau kita faham, ini sebenarnya sudut pandang mereka. Dan kalau kita tengok balik, memang mereka dah kita apa asas dia? Asas dia memang mereka tak beriman dengan Masjidil Aqsa. Mereka tak beriman dengan kewujudan Masjidil Aqsa di Palestin. Sebab itu bila mereka mendakwa mereka menolong perjuangan Palestin, sebenarnya ini adalah taktik yang diubah, ataupun taktik kita kata yang perangai mereka macam Yahudi, mereka ubah kitab suka-suka hati mereka. Memang macam samalah macam Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Memang kita kata nak harap apa, memang mereka suka ubah kitab, mereka buat kitab mereka sendiri, mereka buat hadis palsu. Jadi kita nak sangka apa? Nak sangka baik? Tak perlu. So Khomeini dalam tahun 1980 telah mengisytiharkan bahawasanya hukumah ataupun Iran, kerajaan rejim Khomeini, iaitu rejim
Syiah Rafidah ini membantu perjuangan rakyat Palestin, diisytiharkan kerana dia melihat di situ ada kepentingan untuk masyru' Syiah Rafidah, projek Syiah Rafidah. Sebab tu kalau kita tengok balik, dia mula buat perhubungan dengan Fatah pada mulanya, PLO atau Fatah dengan Yasir Arafat. Kalau kita tengok dalam ini memang ada dalam disebutkan dalam tulisan-tulisan berkenaan dengan sejarah bagaimana mulanya Syiah ataupun kita kata Iran dia mengubah, maksudnya dia buat strategi dia untuk menarik sokongan umat Islam dengan dia ubahlah, maksudnya dia ubah akidah dia tadi, dia tak percaya pun tentang Masjid Al-Aqsa, tapi dia ubah untuk menarik sokongan umat Islam. Itu dia tujuan dia. Sebab tu kalau kita tengok balik, dia dalam sejarah pun kita tak pernah tengok Iran hantar tentera untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak ada. Tak ada. Yang baru-baru ni mereka isytihar, mereka bantu Hamas. Tetapi ternyata roket-roket yang mereka bagi tu langsung tak bagi kesan berapa belas orang Israel saja mati. Terbukti rakyat Palestin di Gaza mati lebih ramai, hampir 300. Kemudian ribuan cedera atau ratusan cedera dan ribuan yang hilang tempat tinggal. Tetapi di Israel hanya berapa orang saja. Dan mereka hanya nak nama. Mereka hanya nak nama. Sebab itu ini ditegur oleh ulama-ulama ahli sunnah di Palestin sejak tahun 2007-2008, bahkan sebelum itu lagi. Sebagaimana dalam kalau kita tengok dalam majalah Al-Haqiqah yang dikeluarkan oleh Lajnah Difa' an Aqidati Ahli Sunnah fi Palestin, oleh jamaah para ulama ahli sunnah di Palestin, mereka telah menyebut benda ni lama dah. Maksudnya sekarang ni dah 2021. Kalau kita tengok dia punya majalah itu menghimpunkan makalat-makalat, artikel-artikel yang ditulis untuk khusus untuk menjelaskan tentang bahayanya Syiah di Palestin. Kerana dari sudut politik, Hamas telah menerima bantuan Iran dan Iran nakkan sesuatu. So ini jelas. Ada orang dia tak faham tentang akidah Syiah. Syiah ni memang kaum yang makir, tipu daya yang sangat dahsyat. Sepanjang dalam sejarah Islam, sejarah umat Islam, tidak ada satu pun catatan dalam sejarah umat Islam yang menunjukkan Syiah ini adalah golongan yang memberi faedah kepada umat Islam. Bahkan sejarah mencatatkan pengkhianatan demi pengkhianatan golongan Syiah terhadap umat Islam. Buka saja kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan dikarang oleh seorang ulama dihimpun berkenaan dengan pengkhianatan Syiah ini zaman berzaman. Contohnya macam kitab Khiyanatu Asy-Syiah wa Atharuha fi Hazaimil Ummatil Islamiyah. Kitab Khiyanatu Syiah wa Atharuha fi Hazaimil Ummatil Islamiyah. Ini salah satu kitab, banyak lagi sebenarnya, mana tak sempat nak himpun. Yang ditulis oleh Syekh Imad Ali Abdul Sami' Hussein. Dia himpunkan tentang pengkhianatan Syiah daripada dulu, daripada zaman permulaan, daripada zaman sahabat, zaman Uthman, sampailah zaman sekarang. Apa yang berlaku di Syria. Semua orang dah lupa dah sekarang apa yang berlaku kat Syria. Betul tak? Orang dah tak ingat dah apa yang berlaku kat Syria. Rejim Assad dan Hizbullah dibantu dengan rejim Iran membantai umat Islam, membantai ahli sunnah di Syria, di Iraq. Dan mereka jugalah yang membantu gerakan Houthi di Yaman dalam membunuh umat Islam, membunuh ahli sunnah. Dan kita tak sedar sebenarnya Saudi sekarang ni tengah berperang dengan Houthi di sempadan. Dan mereka tengah melancarkan roket-roket di
di sempadan dan juga di sempadan Saudi dan juga di kepentingan-kepentingan Arab Saudi yang mereka mensasarkan untuk sampai ke Haramain. Sebab itu kalau siapa yang perasan, siapa yang follow media-media sosial Syiah, khususnya Syiah Yaman, Syiah Houthi, antaranya Qanah Al-Masirah. Masalah orang kita ni dia tak boleh beza, dia tak tahu ni channel apa, Syiah ke. Baru-baru ni ada orang share fitnah kat atas seorang ulama ahli sunnah, tapi dia tak tahu itu laman web Syiah. Itu masalah orang kita. Dia tak reti nak bezakan, dan kerana tak ada ilmu lah, sebab tak tahu. Qanah Al-Masirah ni Houthi. Mereka namakan mereka Ansarullah. Hakikatnya Ansarulat, macam Hizbullah. Dia sebut apa? Aqrabu tariqi ila al-masjidil aqsa huwa masjidil haram. Idza harrara min haymanati qarni syaitanil mutamathil fil nizam as-su'udi alladhi irtada li nafsihi an yakunu nasaqan awwalan wa matrasan mutaqaddiman li difa'anil kayani suhyuni. Baru disebut. Dia kata jalan yang paling dekat untuk sampai ke Masjidil Aqsa adalah Masjidil Haram. Logik ke? Kenapa dia cakap macam tu? Kenapa Syiah cakap jalan yang paling dekat untuk sampai ke Masjidil Aqsa adalah Masjidil Haram? Sebab dia nak hentam Masjidil Haram. Itu je. Dia kata kalau kita dapat merdekakan, idza harrara min haymanati qarni syaitan al-mutamathil fi nizam saudi. Kalau kita dapat merdekakan Masjidil Haram daripada penguasaan, penjajahan tanduk syaitan. Dipanggil Saudi tanduk syaitan. Macam orang sekarang lah duk benci Wahabi sangat ni. Dia macam Syiah lah lebih kurang, kawan Syiah. Yalah Saudi ni memanglah tak maksum. Dia ada kesilapan, dia ada benda yang kita buat kita tak setuju. Tapi sebab kita nak kafirkan Saudi ni, berat tu. Kita kafirkan orang Ahlul Haramain, kita kafirkan umat Islam. Berat. Tapi bagi Syiah memang kafir lah. Sebab tu ini disebutkan oleh media apa? Houthi. Sebab tu waktu tu memang betul-betul dekat dengan waktu kita kata waktu dalam tempoh Gaza diserang. Sebab tu kita kena faham, Syiah ni mereka takkan memperjuangkan isu Palestin ni dengan betul. Mereka takkan perjuang. Mereka jadikan isu Palestin ni hanya untuk mengangkat kedudukan mereka ataupun mencari populariti. Macam kita tengok sekarang lah, bila timbul isu Palestin ni, orang ni ulas, orang ni ulas, orang ni ulas, orang tu ulas. China pun sokong Palestin. Tiba-tiba China pun kata kami bersama Palestin. Padahal dia duduk bunuh dekat orang Islam, dekat Uyghur tu tak settle. Sampai kita kata semua kan, orang baguslah kita kata, yalah memang orang nampak lah dari satu sudut kita tengok lah orang kafir pun sokong apa semua, tapi yalah kita jangan terpedaya. Sebab masing-masing ada tujuan yang berlainan. Innamal a'malu binniyat. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita takkan nak jadi macam orang yang tak ada agama. Memanglah hatta orang liberal pun sokong Palestin, orang etis pun sokong Palestin, orang apa lagi? Orang yang kita kata orang yang etis sokong. Tapi mereka sokong atas dasar apa? Kita kena beza. Kita sebagai umat Islam, kita sokong Palestin bukan kerana tanah Palestin, tetapi kita sokong kerana apa? Kerana di situ ada Masjidil Aqsa dan Allah berkati tempat itu, dan Allah perintahkan kita untuk apa? Nabi SAW perintahkan kita untuk ziarah Masjidil Aqsa, untuk muliakan Masjidil Aqsa. Dan tanggungjawab umat Islam adalah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kerana dia adalah tempat yang kita kata, tempat yang Allah muliakan, dan Allah perintahkan kita untuk muliakan dan agungkan tempat tersebut. Itu beza kita dengan orang yang berjuang Palestin atas dasar negara, atas dasar kemanusiaan, atas dasar kesian, atas dasar macam-macam kan. Syiah dia termasuk dalam kategori, dia tak sama. Dia tolong atas dasar apa? Hanya nak ambil populariti. Dia bagi senjata, dia bagi, tetapi
Tak, kita kata dia adalah, cuba kita tengok depa bila depa bagi senjata tapi depa tak tolong. Sebab tu tak pernah kita dengar roket daripada Hizbullah di Lebanon ataupun daripada Iran sampai ke Tel Aviv. Tak pernah. Tak pernah. Yang ada roket daripada Gaza, daripada Brigade Al-Qassam, daripada Hamas, daripada orang yang orang Palestin buat, ahli sunnah buat. Tapi bila mereka apa kita kata mereka masuk campur, dia ada something wrong. Sebab kalau kita tengok balik dalam catatan yang ditulis oleh lajnah difa' dalam majalah Al-Haqiqah yang dihimpunkan atau ditulis oleh lajnah ulama ahli sunnah di Palestin, mereka menyebutkan banyak kita kata fakta-fakta yang kita jarang dengar. Contohnya mereka menyebutkan tentang bagaimana modus operandi golongan Syiah dalam mereka nak memasukkan ajaran Syiah di dalam umat Islam di Palestin, khususnya di Gaza. Sebab tu kita kena faham, dia bukan bagi duit tu, dia bukan kosong tau, bukan saya bagi ikhlas tak ada apa-apa, tak. Pasal kita dah buat apa kita nak percaya dia memang Syiah, dia macam Yahudi. Senang cerita, dia perangai macam Yahudi, dia asasnya daripada Yahudi, orang Yahudi yang bina dia, orang Yahudi yang asaskan Syiah ni. Kenapa kita nak percaya? Sebab itu dalam satu makalah yang ditulis dalam tahun 2015 oleh Lajnah Ad-Difa' an Aqidati Ahli Sunnah Palestin, satu makalah nasihat tahun 2015 ila fasailil Filastiniyah, kepada fasail Filastiniyah, iaitulah apa? Pejuang-pejuang yang berjuang di Palestin. Khaturatu syukru Iran ala ahli sunnah, bahayanya penyebutan terima kasih kepada Iran ke atas ahli sunnah. Disebutkan dalam itu, disebutkan bagaimana dia, kenapa kita, ada orang dia tak faham, dia kata apa salahnya? Apa salahnya Hamas ambil bantuan daripada Iran? Tak ada isu pun. Dia hanya berterima kasih. Tak ada isu pun dihentam Israel juga. Tak macam tu. Tak semudah itu. Hakikatnya disingkap oleh ulama ahli sunnah di Gaza sendiri, di Palestin. Bahawasanya apa? Apa yang berlaku bila pemimpin-pemimpin Hamas ini secara terang-terangan di media menyebutkan terima kasih kepada Iran. Bahkan mereka contohnya macam Ismail Haniyeh misalnya, dia ketika meninggal, ketika matinya Qaid General Al-Hirs Al-Khumaini, Al-Thawri Al-Khumaini, iaitulah general kanan bagi revolusi Iran, iaitulah Qasim As-Sulaimani. Ni orang kita bukan kenal pun. Dia tengok orang tulis nama Qasim Sulaimani, ini Syahidul Quds, Syahid Quds. Kena tipu. Qasim Sulaimani ni siapa? Kita tunjuk sikit gambar dia. Qasim Sulaimani ni, cuba cari. Kalau kita rajin cari. Baik. Qasim Sulaimani ni dia adalah antara arkitek utama dalam membantai umat Islam di Syria. Ini Qasim Sulaimani. Dia dengan khamat ini. Yang gambar dia dibuat kononnya di mati syahid masuk syurga Imam Ali ataupun Imam Syiah peluk dia. Kemudian ada gambar Khomeini yang makruf. Siapa yang boleh Google nama dia, Qasim Sulaimani. Dia dah mati kena serang dengan Amerika. Baik, lepas dia mati, dia ni, kalau kita tengok Qasim Sulaimani, memang dia ni adalah orang yang membantu rejim Bashar Assad, dan juga memang tak boleh berselindung lagi. Memang dia punya peranan dalam
membantu untuk membantai umat Islam di Iraq dan juga di Syria, membantu rejim Assad, memang sangat ketara. Maksudnya peranan dia tu sangat ketara. Tetapi bila Hamas mengisytiharkan Qasim Sulaimani ni sebagai Syahidul Quds, pejuang yang mati syahid, Syahidul Quds, syahid Masjidil Aqsa, Syahidul Quds, bagi isytihar Syahidul Quds, padahal dia punya akidah tak percaya Masjidil Aqsa. Itu yang kita pelik. Keluar dalam media-media, Al Jazeera pun keluar, kemudian media-media Iran, media-media di Arab, yang menimbulkan kemarahan umat Islam, menimbulkan kemarahan ahli sunnah dan umat Islam, yang masih lagi kita tak boleh lupa bagaimana kematian rakyat Syria yang dibantai oleh rejim Assad, bagaimana kematian yang dahsyat. Kita lupa pembunuh sebenar umat Islam, lalu kita angkat dia jadi hero. Bahkan Hamas telah mengarahkan supaya Iran telah mengarahkan Hamas supaya mengangkat gambar-gambar Qasim Sulaimani itu di jalan-jalan di Gaza, kemudian mendapat tentangan daripada ulama ahli sunnah di Gaza. Antaranya apa yang dilakukan oleh salah seorang ulama, apa dia nama dia, Al-Maghribi, Syekh terlupa dah nama dia, Majdi Al-Maghribi. Boleh cari Majdi, Syekh Majdi Al-Maghribi, dikoyak dekat satu, apa panggil, papan iklan yang besar, gambar Qasim Sulaimani tu dikoyak, dicabut. Kemudian rumahnya diserang oleh pasukan keamanan Hamas, dan dia ditangkap. Kemudian satu lagi yang berlaku kes, iaitulah bila kita kena faham, bila berlakunya hubungan antara, maksudnya di sini kalau kita tengok balik, Syiah memang ambil kesempatan. Antara modus operandi mereka lagi, mereka membuat masyari', iaitulah pertubuhan kebajikan, kononnya untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin. Dan mereka menggunakan kaedah yang sama seperti orang-orang Kristian menyebarkan tansir, nak sebarkan kristianisasi dengan bantuan-bantuan kebajikan. Begitulah mereka pun guna cara yang sama untuk menyebarkan Syiah mereka di kamp pelarian di Iraq, rakyat Palestin. Dan kalau kita nak sebut tentang banyak lagi ahdath, peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan yang berlaku, bagaimana rakyat Palestin dibantai di dalam kemah pelarian di Iraq, dibunuh tetapi tak disebarkan dalam media, dan mereka dipaksa untuk menerima ajaran Syiah yang tu tak disebarkan. Dan mereka menyebarkan pada syabab pemuda-pemuda di Palestin, yang kita fahamlah macam mana orang muda kita. Kalau orang muda, dan kita jangan terkejut bila kita tengok orang Arab Palestin ke mana yang mai kat negara kita. Kita cuba tengok perangai dia orang. Kita bukan nak ta'mim, kita bukan nak hukum semua, tapi kadang-kadang menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Sebab itu kita kena faham, syabab kan, pemuda-pemuda ni mereka tak faham apa, dan mereka ni kebanyakannya yang menerima doktrin tasyayyu' ataupun Syiah. Bahkan kalau kita tengok dalam pendedahan oleh Lajnah Difa'an Aqidati Ahli Sunnah fi Palestin, dalam majalah mereka yang ni boleh akses mudah untuk kita dapat, cuma dia tak didedahkan.
bagaimana adanya bagaimana Syiah telah menyebarkan di Palestin tasyayyu' ini melalui dua cara. Harta, diberikan harta benda, duit, dan juga seks. Sebab itu anda bacakan ayat tadi, munafik tadi, fi qulubihim maradun. Qatadah, Ikrimah, Ibnu Zaid mentafsirkan az-zunah, munafiqin ahluz zunah. Sebab itu kita tahu Syiah dia akan tarik orang-orang muda ni dengan perempuan, dengan mut'ah, dengan zina, pada hakikatnya zina. Dan satu peristiwa yang berlaku yang tak didedahkan oleh media di Malaysia, tak, memang tak lah. Malaysia asyik duk cerita pasal Iran hentam apa Israel, semuanya lakonan. Khomeini bantah, Turki bantah, semua lakonan. Itu semua surface. Sebab itu dalam kalau kita tengok dalam laporan yang apa dia, akhbar di Palestin sendiri melaporkan, sekejap anda check balik dia punya berita tu. Dia kat YouTube pun ada. Kat YouTube ada, dekat kat laman web Al-Haqiqah, Lajnah Difa'an Haqiqati Ahli Sunnah di Palestin. Dia ada satu berita dikeluarkan berkenaan dengan seorang syabab Gaza, Muslim Gaza, Palestin, dihukum bunuh sebab dia telah membunuh seorang lelaki yang dinamakan Mithqal As-Salimi. Mithqal As-Salimi ni seorang Syiah. Kerana dikatakan di dalam masjid dia telah mencela dan mencela Aisyah Ummul Mukminin dan Muawiyah dan para sahabat. Lalu dikatakan bahawasanya nama lelaki tersebut itulah apa dia, Mahmud Al-Amudi, kalau tak salah, Muhammad Al-Amudi ataupun Muhammad Al-Amudi kan, Muhammad Al-Amudi. Sebab dia adalah bekas dia askar juga di Mujahidin, so dia pegang senjata ya, tapi Allah Ta'ala jadikan dia sebagai ahli sunnah. Dia marah bila dengar Syiah di Palestin ni tiba-tiba mencela Aisyah dan juga sahabat Nabi. Lalu dia tembak, lalu dia dihukum bunuh oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa Hamas, sebab dia mempertahankan sahabat. Tapi ialah kita pun nak, kita kata itu isu dia orang lah, tapi kita nak bagi tahu, kita nak isbatkan tasyayyu' telah masuk di Palestin dan kita kena rasa risau. Maksudnya kerjasama ataupun bantuan dari Iran itu bukan kosong. Bantuan yang ada timbal balik. Seperti biasalah. Sebab itu kalau kita tengok balik ketakutan ini digambarkan oleh antaranya ulama ahli sunnah di Palestin sendiri, antaranya Syekh Majdi Al-Maghribi tadi kita sebutkan nama dia, bahawasanya apa yang dikatakan di sini, contohnya dalam majalah Al-Haqiqah tahun 2012 disebutkan di sini, kashafa fadilatu Syekh Majdi Al-Maghribi ra'isul lajnah al-i'lamiyah li jam'iyyati Ibn Baz al-Khairiyah wa ahad ad-du'at fi qutta'i Ghazah min makhawif haqiqiyah wa arqami wa syawahid tu'akkidu anna hunaka ayadi khafiyah ta'mal fi qutta'i Ghazah li nashri al-fikr al-syi'i rafidi. Maksudnya Syekh Majdi Al-Maghribi membongkarkan dia salah seorang pendakwah di Gaza, ahli sunnah, akan kebimbangan, secara hakikatnya kebimbangan yang memang betul-betul kebimbangan yang sangat merisaukan, dan dibuktikan dengan fakta-fakta dari sudut bilangan dan juga syawahid, bukti-bukti yang menguatkan dan menegaskan bahawasanya di sana, yakni di Palestin, khususnya di Gaza,
adanya tangan-tangan yang tersembunyi yang cuba untuk menyebarkan fikrah ataupun kita kata akidah Syiah Rafidah. Dan ini kalau kita tengok balik dibuktikan lagi dengan laporan oleh di pihak berkuasa Mesir. Kita kena faham kenapa Mesir ni banyak dia punya, kita jangan pandang rendah dengan Mesir kerana dari sudut intelijen dia memang antara yang kalau kita tengok dalam sejarah memang ditakuti oleh Israel. Dalam sejarah tentera yang ditakuti oleh Israel adalah tentera Mesir. So maksudnya ditakuti, maksudnya mereka tak berani lah, maksudnya di apa kita kata apa, ialah dengan mujahidin di Palestin pun mereka dah tak berani kan, dengan orang awam pun mereka tak berani, memang dia akan takut, apatah lagi kalau tentera yang kuat. So Mesir dia ada antara tentera yang kuat. Sebab tu kalau kita tengok apa dia dalam salah satu laporan dalam laman web Islamist Movements disebutkan tentang penubuhan Harakah Sabirin Asy-Syi'iyah. Harakah Sabirin ni, saya tengok dia punya logo dia dibuat pergerakan ni kononnya untuk kita kata untuk masyarakat khairiyah lah, untuk persatuan kebajikan, untuk membantu, kononnya untuk membantu ahli Palestin. Tapi cuba tengok dia punya logo dia. Ni logo sebiji logo Hizbullah, senjata yang sama, cuma bawah tu dia tulis As-Sabirin. As-Sabirin, Harakah As-Sabirin Nusratu li Palestin Hisn. Dia punya panjang ni nama dia, pergerakan As-Sabirin untuk membantu Palestin. Dan sebenarnya Hamas pun tak setuju dengan, pada awalnya Hamas pun memang tak setuju dengan penubuhan gerakan ini kerana adanya bukti-bukti yang menunjukkan dia menyebarkan akidah Syiah. Maksudnya Hamas ni dia tak semua jugalah terima. Tetapi kita sedih bila pemimpin-pemimpin tinggi dia, Khalid Mash'al, Ismail Haniyeh dan ramai lagi, secara terbuka. So, dia bagi efek dari sudut apa? Bila dia terbuka, dia ucapkan doa tarahum rahimahullah kepada Khomeini terang-terangan. Syabab Palestin ni tak faham. Orang-orang awam tak faham. Dia kata ni betul lah, Syiah betul lah. Sebab itu kita kata kenapa ulama bantah, kenapa ulama-ulama Palestin sendiri bantah. Dan kita ada bukti dan kita ada fakta yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah, mereka menegur benda ni. Dan kalau kita tengok benda ni bukanlah benda yang, sebab tu kita kata ada orang dia kata ni remeh je, minta dia ucap terima kasih je kan. Tapi tak, sebenarnya kita tak nampak apa dia punya impak dia. Sebenarnya mereka dah masuk melalui Masyari'il Khairiyah. Bahkan kalau kita tengok apa yang didedahkan oleh Syekh Majdi Al-Maghribi tu tahun 2012. Kemudian dia last dia orang punya laporan ataupun dia orang punya makalah tu berakhir pada tahun 2015. So kita kena bimbang sebab kita tak tahu dalam tempoh 2015 sampai 2021 berapa ramai orang yang telah disyiahkan oleh orang-orang Syiah yang masuk melalui Masyari'il Khairiyah, pertubuhan-pertubuhan kebajikan yang digunakan atas nama Palestin untuk membantu rakyat Palestin. Sebab itu apa yang berlaku hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bila berlaku gencatan senjata. Dan Mesir telah membuka dia punya border dia dan telah memberi bantuan, dan negara-negara Arab, negara Islam yang lain pun telah memberi bantuan. Dan kita memang tak syak lagi, memang semua negara Arab bersama dengan Palestin. Walaupun apa sahaja yang kita tahu adanya kekurangan daripada negara-negara Arab ni, tetapi hakikatnya mereka sentiasa bersama Palestin. Kita ni kenalah sikit sangka baik. Kita rasa macam kita yang paling nak sokong Palestin. Padahal kita tak tahu, kita hanya tahu sikit saja tentang isu Palestin. Kita tak tahu tentang apa yang berlaku. Sebab itu kita kena letak kedudukan kita pada tempatnya. Lainlah kalau kita nak cerita pasal Indonesia ke Brunei ke, pasal memang dekat dengan kita, itu tak apalah. Sudah tentulah negara-negara yang dah lama perjuangkan isu Palestin ni, macam Arab Saudi, macam Mesir, macam negara-negara Teluk, mereka tahu.
Dan mereka punya maklumat tu lagi tepat berbanding kita. Dari sudut risikan dan sebagainya, kita sangka baik dengan negara umat Islam, sangka baik seperti mana kita sangka baik dengan pemimpin-pemimpin kita. Doakan kebaikan. Tapi bila anda terkejut bila anda tengok yang latest, sebab kita tengoklah macam banyak lagi sebenarnya kalau kita nak sembang isu ni, maksudnya yang dipertikaikan oleh ramai orang dari sudut hubungan. Satu lagi kita boleh sentuh juga dari sudut hubungan macam mana Israel, macam mana Yahudi ni mereka menggunakan strategi taktik pecah dan perintah, divide and rule. Dan ini memang cara mereka daripada dulu lagi. Sebab itu kalau kita tengok balik, Hamas dengan Fatah ni tak habis-habis, tak sepakat. Dan kita doakan mereka sepakat. Sebenarnya daripada tahun 2006-2007 lagi, bila Hamas dan Fatah ni dah buat perjanjian untuk berdamai di Mekah. Tak salah waktu tu Su'ud Faisal, Amir Su'ud Faisal Tuan Turuki Faisal, Su'ud Faisal tu yang buat. Dan dah ada daripada zaman Malik Fahad lagi. Memang isu Palestin ni memang Saudi memang nak tolong. Memang tolong, bukan tolong, nak tolong. Bagi bantuan macam-macam supaya jaga negara hampa, jaga jangan berpecah belah, bersatu. Dengan bersatu sahaja boleh membebaskan rakyat Palestin daripada penjajahan Zionis. Itu saja. Tetapi bila berpecah belah, Zionis ambil kesempatan. Itu belum kita bincang Syiah tadi. Sebab tu bila berpecah belah, kita tengok isu ni bukan baru 20 tahun, 30 tahun. Daripada kita kecil, sama je, skrip yang sama. Bila perang, rakyat Palestin mati ramai, Israel sikit. Perang saja yang cedera ramai, budak-budak kecil, wanita, orang-orang yang tak bersalah, orang-orang awam. Dan ini kita takkan kita nak kata tu kemenangan. Ada orang dia boleh kata kemenangan. Lepas tu Ana terkejut juga, ada asatizah kita share kat sini video. Ana dah tengok video ni, Ana mungkin boleh tunjuk. Lepas pada isytiharkan genjatan senjata tu, ada syabab-syabab Palestin ni masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tapi yang pelik, Anda tengok video tu, ada satu video ni, dia orang syabab-syabab ni, dia masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nak masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, dia pegang handphone masing-masing dengan pakai kita pun tengok macam syabab lah, syabab pemuda-muda ni pakai baju biasa je. Kemudian mereka jalan tu ramai-ramai. Tentera Israel tengok sambil senyum-senyum. Sambil senyum-senyum, bersorak gembira. Baik, apa yang mereka gembirakan? Apa yang mereka gembirakan? Kemenangan ke? Itu kita kena tanya. Sedangkan kita tengok bilangan yang mati ramai di kalangan orang yang tak bersalah, iaitu orang awam, dan yang hilang tempat tinggal. Dan kemudian satu lagi yang memang Ana rasa sakit hati bila tengok yang baru ni, mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan cara perangai Yahudi, perangai Syiah. Ini Ana cakap, ini bukan perangai ahli sunnah. Dan mereka serang imam Masjid Al-Aqsa, imam tua tu. Mereka suruh turun. Imam tu kata apa? Mereka halau imam tu, mufti Palestin, Muhammad Hussein. Mereka suruh turun daripada mimbar masjid kerana mereka kata apa dia? Supaya dia bagi khutbah, untuk diulang khutbah tentang pengorbanan Sya'b Palestin. Tengok ni. Macam ni ke Islam ajar masuk masjid macam dalam keadaan, kemudian tarik imam
Ini boleh tengok dalam Gaza Now. Tajuk dia, Musallun fil Masjidil Aqsa yatruduna mufti Sultah Al-Falastini. Mereka halau mufti ni ulama, mufti Palestin, Muhammad Hussein daripada mimbar masuk dalam masjid. Dan ini anda ingat masyhad ini, pemandangan ini anda teringat di Damas dulu, bila Syiah Houthi masuk ke Masjid Damas, mereka menjerit-jerit macam ni juga. Sebab tu ana syak. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang ajar perangai macam ni? Siapa yang ajar perangai macam ni? Ya, kita sentiasa bersama dengan rakyat Palestin, tapi kita tak bersama dengan akhlak yang buruk macam ni. Dan ini sebab itu kita kata, apa kaitan dia dengan Syiah ni? Dan kita dah sebut tadi, daripada tahun 2012 sampai 2015, 2021, kita tak tahu apa yang berlaku. Yang kita tahu, kita hantar dana. Kita tak pernah tahu apa yang rakyat Palestin, akidah dia orang macam mana. Sebab itu ulama-ulama ahli sunnah di Palestin, di Gaza utamanya, mereka giat. Kalau kita tengok dalam tempoh 2007-2008 tu, mereka dah giat tulis banyak artikel dan mereka mengingatkan tentang bahaya Syiah. Sebab tu kalau kita tengok balik, lebih kurang dalam 20 maqalat, 20 majalah yang menghimpunkan, dia seakan-akan seperti laporan apa yang berlaku. Maksudnya bagaimana ulama ahli sunnah di sana menghadapi mara bahaya tasyayyuh yang cuba dimasukkan kepada rakyat Palestin. Dan ini kita kena takut sebagai rakyat Malaysia, sebagai ahli sunnah, sebagai umat Islam. Sebab itu ini bahaya. Sebab kita tak tahu lepas ni apa yang akan berlaku, apa yang akan dirancangkan oleh musuh-musuh ini, musuh-musuh yang lebih bahaya daripada Israel sebenarnya. Nah, itu belum lagi kita tengok macam mana bila Hamas ni buat alaqah dengan Iran. Kalau kita tengok balik, sejak 2 menjak ini, banyak laporan, kalau kita tengok dalam laporan-laporan yang menunjukkan bagaimana Israel mudah menghantar ejen-ejen mereka masuk ke dalam terowong-terowong yang dibina oleh Hamas. So itu satu lagi yang perlu kita faham. Kemudian bagaimana adanya, dan banyak lagi benda sebenarnya kalau kita nak bincang. Macam mana ejen yang menyelusup, macam mana mereka yang dipergunakan dalam penjara-penjara Israel untuk dipergunakan. Dan itu mungkin levelnya agak, mungkin tak semua orang boleh terima lah. Tapi kita kata kita nak bagi tahu yang Syiah ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Cuma kita tengok, anda tengok ni, siapa pun umat Islam akan rasa sakit hati tengok macam ni. Masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan menjerit-jerit. Ini tak diajarkan oleh Islam, dan ini bukan perangai ahli sunnah. Dan anda tak percaya mereka ni mujahidin, kerana tengok muka tu, memang muka bukan mujahidin. Sebab tu kita sedih tengok. Itu belum lagi yang disebut oleh Syekh Salim Al-Hilali dan ramai lagi ulama-ulama ahli sunnah, bagaimana dia di Masjidil Aqsa tu, syabab tak solat. Kemudian ada yang mereka jumpa yang cedera tak solat. Kita kena, kadang-kadang kita ni selalunya kita tak nampak. Kita hanya nak salahkan orang lain, tapi kita tak nampak apa kekurangan diri dan apa kesalahan diri kita. Kita tak muhasabah diri. Rakyat Palestin di sini dan umat Islam, yang kita tahu jihad, tapi kita tak faham apa yang berlaku. Kita tahu kita bernasyid, kita semangat, tapi Allahul musta'an. Sebab itu ini kita kata tipu daya dan belitan Syiah ni sangat-sangat halus. Dan memang kalau kita tengok, banyak lagi sebenarnya kalau kita nak share, memang banyak lagi, maksudnya peristiwa-peristiwa yang sedih yang berlaku. Dan memang tak didedahkan, kerana bukan semua orang nak betul-betul nak bantu akidah Islam. Bukan semua orang nak, semua ada kepentingan masing-masing. Kan? Macam Syekh Muzammil
Al-Faqiri ataupun Muzammil Al-Faqiri, ulama Sudan, ulama ahli sunnah Sudan, dia sebut dia takkan menang, dia kata, selagi mana golongan-golongan mutajir, golongan-golongan peniaga-peniaga ni yang mereka meniagakan isu Palestin ni untuk kepentingan dunia mereka. Tengok dalam kita kat Malaysia ni pun banyak kes penyelewengan dana, tak audit lama dah. Dana pun pernah tengok benda tu berlaku, dan bukan kita tak heran pun, memang benda tu berlaku pun. Kita bukan tuduh, memang benda tu berlaku, memang berlaku pun. Tak sampai, ada yang sampai, ada yang tak sampai. Sebab tu kita kena hati-hati. Dan memang itu kalau kita tengok balik, ya, Yahudi, Israel Yahudi ni, dia memang dah Yahudi, memang dah jahat. Tapi macam mana kita pula? Adakah kita ikut perangai mereka ataupun kita menyelisihi perangai mereka? Tengok kita pun macam mereka. Apa nak kita nak cakap apa? Macam mana nak menang? Takkan menang. Sebab tu ada sahabat-sahabat yang share tentang naratif yang berbeza. Memang betul, apa pandangan dia orang tu betul sebenarnya. Sebelum gencatan senjata ni, mereka dah ramat memang akan berlaku gencatan senjata. Ada sahabat kita yang dia share macam mana dia dapat maklumat-maklumat. Dan sebenarnya satu lagi kekurangan kita tak tengok isu Palestin ni dalam kerangka yang lebih luas. Maksudnya kita tak tengok apa faktor-faktor dalaman yang berlaku dalam politik Israel. Tapi kita tahu natijah je. Natijah kita tak, Israel salah. Itu je. Itu kita semua sepakat. Yahudi memang daripada dulu lagi, dia memang tidak berhak ke atas Palestin. Memang negara haram, kita kata. Kita tak pernah isytihad. Tapi macam-macam syarat, macam-macam perjanjian, macam-macam. Ya, kita nak cakap lebih pun tak boleh. Sebab kita dah masuk pada zaman yang kita kata fitnah macam ni. Tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya apa yang berlaku juga ada kaitan dengan politik mereka. Dan kita tahulah Benjamin Netanyahu ni, dia memang dah lama dah. Dia antara Perdana Menteri yang lama. Daripada tahun 2000, dia 2 kali naik. 2000 berapa? Dan sekarang ni dah hampir lebih pada berapa, dekat 10 tahun juga ataupun lebih. Atau sebab sebelum tu dia dah pernah jadi Perdana Menteri, kemudian dia ada orang lain, Ehud Barak ke siapa, kemudian dia naik balik sekali lagi. So dia lama. Bila lama ni orang Israel pun meluat lah kan. Walaupun mereka sama je kan? Sama semua anti-Islam. Tapi yelah, di kalangan dia orang pun ada. Sebab tu kita sebenarnya umat Islam ni, kita kena, bila kita kaji tentang sirah Nabi SAW, dalam peperangan Nabi juga ada strategi. Dan Nabi juga ambil tahu tentang apa yang berlaku dalam negara musuh, ataupun apa yang berlaku dalam kem musuh. Istikhbarat, risikan. Tetapi yang banyak berlaku, kita yang dirisik. Kita tak pernah tahu apa dia orang buat. Tapi kalau kita tengok balik, apa yang berlaku, memang Netanyahu ni memang dia ada kes rasuah dan kes penyelewengan di mahkamah. Jadi kebetulan dia pun lepas dah pilihan raya ni, dia tak boleh bentuk kerajaan. Dia tak boleh bentuk, kursi dia tak cukup, dia tak boleh bentuk kerajaan dengan selesa. Jadi dia nak tangguhkan. Sebab itulah dia lancarkan operasi ni. Ni satu, kita kata satu pandangan lah, satu bolehlah nak kata teori, betul atau tak, kita tak boleh nak kata betul atau tak kan. Tapi satu pandangan. Tapi anda tengok, dia memang sumber-sumber dia pun boleh dipercayai. Sebab apa? Sebab semua yang tak ada kepentingan, yang neutral. Sumber-sumber yang neutral, sumber-sumber bisnes dan sebagainya, semua kita kata yang tak ada kepentingan politik. So dia orang sebut betul. Memang betul digunakan isu ni. Dan memang banyaklah, kita kata banyaklah kaitan lagi dengan Syiahnya. Dengan Syiah pun dia nak tutup dia punya populariti, dia merudung waktu isu Syria tu pun dia guna benda yang sama. Dan Netanyahu ni memang diguna ni. Kemudian adalah lagi banyak benda yang kita mungkin ada orang yang dia tak boleh terima dan sebagainya. Tetapi ialah kita kata dipanggil strategi apa, disebut sebagai, ada satu false flag dan satu lagi blow back, tiup balik. Itu pun satu. Kalau kita nak sentuh tu memang panjang lah.
Tapi cukup kita tahu bahaya Syiah dan kita tahu taqiyah Syiah ni. Yahudi tadi memang dia dah, kita kata perangai dia lah. Tapi kalau umat Islam ni ikut perangai dia orang dan kita tak berhati-hati dengan musuh yang di dalam, memang itu. Sebab tu kita tengok banyak benda dia, banyak ulasan-ulasan tentang isu Palestin, benda yang sama. Kita boleh baca dah. Naratif tu kita boleh baca. Cuma ada perbezaan sikit. Okey, sekian gini. Tapi naratif dia sama. Kalau kat Malaysia naratif dia sama. Kita kena bantu. Memang kita wajib bantu rakyat Palestin sebab memang mereka ditindas. Sebab tu dalam doa kita, doa kunut nazilah, yang kita doa minta Allah Ta'ala selamatkan mustadafin. Mereka dizalimi. Memang mereka dizalimi. Rakyat-rakyat Palestin yang tak bersalah. Umat Islam tak bersalah. Dan memang hak mereka untuk duduk di negeri mereka yang telah dijajah. Dan memang kita sebagai seorang Muslim, memang kita tak ada syak lagi, tak ada keraguan. Memang kita bersama dengan rakyat Palestin, apa pun berlaku. Tetapi kebersamaan kita itu atas dasar akidah, atas dasar mereka umat Islam dan kita adalah saudara mereka dan mereka adalah saudara kita. Kalau mereka sakit, kita juga sakit. Bukan atas dasar semata-mata kemanusiaan semata-mata. Sebab ada orang dia kata tak perlu jadi Muslim untuk simpati dengan Palestin. Tak betul. Yang tu biarlah orang etis, orang kafir nak cakap, biarlah kat mereka. Kita orang Islam ni tak payah cakap. Jangan ikut dia orang. Kita ada pendirian kita ada jati diri kita. Mereka orang kafir, mereka tak baca surah Al-Isra. Mereka tak solat, mereka tak baca surah Al-Isra. Kita orang Islam, kita solat, kita baca surah Al-Isra, kita belajar sirah Nabi. Nabi SAW tu dekat dengan kita. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj, dekat dengan kita. Orang kafir dia tak percaya benda tu. Biarlah kat dia orang yang nak cakap itu. Jangan ikut. Tapi kita ikut juga. Sebab kita tak jadi diri. Sebab tu kalau kita tengok balik, banyaklah benda yang kita kena perhatikan. Kita kena muhasabah diri. Sebenarnya ada orang, itulah Ana terkejut bila ada orang bila diisytiharkan. Yalah, mungkin bagi setengah orang, bagi dia bila diisytiharkan gencatan senjata, ya, kemenangan kerana Israel telah gencatan senjata antara Israel dengan pihak Hamas dan Palestin, dan dapat menyelamatkan nyawa umat Islam. Itu, tapi ana rasa tak sepatutnya bila rakyat Palestin yang baru sahaja kehilangan tempat tinggal dan ada yang mati, ada yang kehilangan ibu bapa, ada yang kehilangan anak kecil, tiba-tiba kita bersorak gembira. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Sebab tu kalau kita tengok balik, macam tadilah yang video masuk dalam Masjidil Aqsa, sedih sangat. Dan kalau kita tengok balik dengan ada yang tak faham tentang isu ni kan, membabi buta, kita kata nak boykot McD lah, boykot Coca-Cola lah, nak boykot itulah ni. Betul kan anak kata dia naratif yang sama. Dulu benda yang sama berulang-ulang. Sebab apa? Kejahilan tu dia recycle macam tu. Jahil, makin jahil. Sebab itu kalau kita tengok baik, ada orang tanya Qassam ni sama ke dengan Hamas? Baik, Qassam ni satu sayap daripada Hamas. Sayap, kita kata ketenteraan, military wings daripada Hamas. Pada asalnya Al-Qassam ni diasaskan oleh seorang ulama Salafi, ulama ahli sunnah, Izzuddin Al-Qassam, yang memperjuangkan lebih kurang dalam tahun anda tak ingat dah tahun berapa, memperjuangkan kemerdekaan Palestin. Jadi kalau kita tengok balik yang tahun 50-an, 40-an, 50-an lepas pada Israel isytiharkan 1948 tu, waktu tu memang umat Islam berani. Cuma kalau kita tengok sejarah macam contoh, macam ada satu kitab, banyak lagi kitab-kitab dan gambar-gambar yang kita boleh tengok, gambar lama-lama tau. Macam contoh macam Juyush Saudi fi Palestin, macam mana dihimpunkan nama-nama pejuang-pejuang tentera Saudi yang berperang untuk membebaskan Masjidil Aqsa.
Memang ada gambar dia orang tu berani. Dia orang memang tempur one by one. Dia tengok gambar dia orang memang pegang senjata kan. Gambar lama. Lepas tu perang-perang Arab yang zaman zaman Banu Nasir apa semua tu. Kemudian 1970-an, 70-an berani. Sebab waktu tu yalah ada kelemahan, tetapi kita tengok keberanian tu. Tapi zaman sekarang ni kita tengok sedih, kita tengok. Dan kita pun tak boleh nak cakap banyak lah kan. Memang kita boleh cakap lah, oh, kenapa orang ni tak hantar, kenapa orang ni tak hantar, kenapa orang ni tak hantar tentera. Kita senang cakap, tapi kita sendiri tak check apa yang kita buat. Sebab tu kalau kita tengok balik apa dia, ya kita kata dia banyak benda yang kita kata, banyak benda yang kita perlu fikir, dan banyak benda yang kita perlu muhasabah diri lah, khususnya kita. Dan kita bimbang benda ni dia akan membawa maksudnya bila kita terlampau ikut rentak mereka-mereka yang munafik ni, Syiah dan sebagainya ni, dan kita import dia bawa balik ke Malaysia, kita percaya semua orang apa yang Palestin buat ni semua kita percaya. Dia sebab masalahnya orang kita ni dia sangat simpati. Memang itu antara kelebihan orang Melayu. Orang Melayu ni kalau dia simpati sangat. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Zaman sekarang ni bukanlah kita nak kata kita nak sangka buruk, tetapi hakikatnya memang zaman yang kita kata zaman yang dengan skamernya ramai, dengan rasuahnya, dengan macam-macamnya orang tu, kita kena hati-hati. Apatah lagi bila melibatkan akidah, apa melibatkan kita kata pegangan agama kita. Sebab itu kalau bagi orang yang ada kepentingan macam golongan-golongan yang suka ambil kad 30% lah apa benda, memang dia orang akan, inilah kita kata peluang mereka untuk sebab tu ada yang jadikan benda tu sebagai sumber mereka, sumber pendapatan mereka dan sebagainya kan. Sebab benda tu kita kena tengok balik, adakah benda tu menepati syariat atau memang termasuk dalam kategori makan harta manusia dengan cara batil. Dan ini kita jelas sekali dia makan harta manusia dengan cara batil. Sebab tu nak bagi semua, tak perlu letakkan peratus ni dah jadi macam Yahudi dah. Kita tu Palestin buat perangai macam Yahudi juga. Sebab itu ini bagi orang yang kita kata ada kepentingan ni, memang kita tak boleh nak cakap apa jugalah. Kita tak boleh nak, kita boleh ingatkan. Sebab itu mereka yang nak sumbang, memang mereka orang rakyat Palestin memang setiap kali perang memang mereka perlukan sumbangan. Mereka dalam kesusahan dan wajib kita tolong mereka, bukan setakat dengan duit ringgit, bahkan doa kita. Doa itu yang paling penting. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Dan kita tak tahu doa kita itu yang mana satu doa kita yang Allah Taala akan terima, yang Allah Taala akan jadikan asbab untuk bantu mereka. Sebab itu kita kata isu ni memang orang yang dia hanya suka kita kata apa? Kita kata suka ambil kesempatan ni memang ada lah, bukan kita tak kata kan. Memang ada. Cuma yalah, kita janganlah sampai tahap kita jadi macam orang-orang yang liberal ataupun orang-orang yang nak menimbulkan keraguan dan sebagainya pada umat Islam dan sebagainya, ataupun memperlekehkan berkenaan isu Palestin kan. Kita tak sampai macam tu. Kerana kita tahu bahawasanya isu Palestin ni bukan kemanusiaan semata-mata, isu agama, isu berkenaan dengan akidah kita. Kita wajib bantu umat Islam, saudara kita yang tertindas, yang dizalimi. Sebab itu kita kata, kita sebut benda ni kerana kita sayang ke umat Islam, supaya tak terpedaya dengan permainan. Yang paling penting sekali kita kata, kita jangan terpedaya sedikit pun dengan slogan-slogan kan. Contohnya macam orang tak perasan sambutan Hari Quds sedunia tu diasaskan oleh Khomeini. So sebenarnya dia memang di-create tu untuk tarik sokongan. So kita pun macam rasa tengok ni kita faham dah lakonan dia orang. Dia orang lah yang akan keluar kat media kan. Media dia orang pegang kan. Dia orang main media macam tu je kan. Kemudian mereka lah pejuang, mereka berani Mesir tak buat apa, Saudi dia akan salah Saudi. Sebab tu antara penemuan yang menarik yang anda temui,
seorang makhluk ni. So dia antara tokoh bekas pejuang jugalah di Palestin. Nama dia Kamal Khatib. Boleh cari Kamal Khatib. Dia ni lucu sikit. Orang-orang di Khalij, orang-orang di negara Teluk panggil dia Sheikh Mossad. Sheikh Mossad. So Mossad ni intelijen Israel. Sebab dalam khutbah-khutbah dia cakap apa? Dia dakwa dia Sunni, tapi dia punya khutbah dia Syiah. Tu sebab kita kata kenapa kita kata kita kena bimbang tu, takut-takut dah jadi Syiah tapi taqiyah. Dia memang asal Sunni, tapi sejak akhir-akhir ni, sebelum berlaku konflik Gaza ni, dikatakan dikeluarkan banyak khutbah-khutbah. Dia kata kita wajib membebaskan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi daripada penjajahan Ali Saud. Saudi pula yang kena. Dia kata sebelum nak merdekakan Quds ni, kita kena merdekakan dulu Masjidil Haram. Maksudnya dia mengkafirkan Saudi. Dia mengkafirkan umat Islam. Dia mengkafirkan Khadimul Haramain Syarifain. Dia mengkafirkan Raja Salman. Dia mengkafirkan umat Islam di Saudi. Dan siapa yang menganggap bahawasanya macam Syiah tadi lah. Syiah dia habis, selain daripada Syiah semua kafir. Rakyat Palestin pun bagi mereka kafir. Sebab itu mereka tak pernah rasa sedih. Berlakulah banyak kali pun konflik di Gaza, yang kena rakyat Palestin, mereka tak pernah rasa sedih, mereka bergembira. Sebab itu mereka bagi mereka menang, ini kemenangan. Kita kena faham ni benda yang kita kena, orang yang ada common sense dia akan fikir. Macam tadilah kita tengok masuk masjid dalam keadaan menjerit-jerit. Apa benda? Kemudian bila waktu jalan tu dia nak masuk kan, ada satu video tu nak masuk tu, yang kononnya menang rakyat Palestin ni. Kita pun tak tahu siapa dia orang. Dia boleh ambil gambar tentera Israel ataupun polis Israel ni senyum-senyum gitu je. So benda yang mungkin bagi orang yang dia tak ada, kita isu berkenaan dengan darah seorang Muslim lebih mulia berbanding dengan Kaabah. Darah seorang Muslim bukan main-main. Tetapi kita tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab tu kita kata sebab munafik, nifak tadi dah masuk. Bagi dia tumpah darah ke apa ke tak penting. Yang penting dia dapat apa yang dia nak. Itu perangai Syiah sebenarnya. Sama macam Yahudi sama. Sebab tu dia tak rasa bersalah. Dia bom tempat orang awam. Dia tak rasa bersalah. Sebab bagi dia halal darah. Tak ada nilai darah. Semua goyim belaka, semua binatang. Sama macam Syiah. Jadi disebut, kalau kita faham akidah Syiah, sama juga. Dia mengkafirkan semua ahli sunnah, semua umat Islam yang tak bersama dengan dia. Sebab itu dia ada persamaan. Kalau kita buka dalam kitab Badlul Majhud fi ithbati musyabahati rafidati bil yahud, tu memang disebutkan antara persamaan dia, Yahudi mengkafirkan semua orang yang bukan selain Yahudi, Syiah mengkafirkan semua yang bukan Syiah. Kita nak kata apa lagi? Sebab itu bahaya. Sebab itu kita tengok benda ni, kita kata kita kena fikirlah. Sebab tu betul lah apa jangkaan orang yang buat jangkaan tu memang betul. Sebab memang betul dia. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dia orang akan rancang. Tapi jangan terpedaya sesekali, terpedaya dengan perangkap dan tipu daya antaranya golongan munafikin seperti Syiah ini. Dan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala membalas makar-makar mereka. Kita pun tak tahu macam mana Allah Taala nak buat kat mereka. Allah nak balas macam mana. Tapi yang penting kita tadarru' dan kita minta pertolongan kepada Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya. Mereka rancang setiap malam. Kita pun tak tahu mereka bekerja dengan siapa, kerjasama dengan siapa. Dan memang jelas-jelas mereka daripada Yahudi. Sudah tentulah hubungan tu memang daripada dulu sampai sekarang sama. Memang kalau tengok dalam laporan-laporan perisikan Mesir dan sebagainya, memang mengisbatkan macam mana berlakunya perisikan Iran masuk melalui Hamas, maksudnya masuk melalui Israel, dapat maklumat melalui mereka dan sebagainya. Dan kita nak heran apa, memang itu kawan, memang adik-beradik, memang sama. Sebab itu kita kata kena hati-hati. Dan yang paling penting kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang masyayikh ahli sunnah sebut, kita jangan terpedaya dengan slogan-slogan di ayat dan kita terus
bersama dengan ilmu, bersama dengan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kemenangan takkan dapat dengan syiar-syiar, kemenangan takkan dapat dengan kita menjerit-jerit, kemenangan takkan kita dapat dan perolehi dengan kita bernasyid, kemenangan takkan dapat dengan kita beremosi, tetapi kemenangan akan datang bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin akan janji Allah dan kita berpegang teguh dengan syariatnya. Itu saja. Satu kalau kita tengok ulama-ulama senior macam Syekh Al-Albani dah meninggal, dah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia orang punya perkataan tu sampai sekarang relevan. Sampai sekarang relevan. Apa yang dia orang sebut tu sebiji macam sekarang. Yang menasihatkan kita jangan terpedaya dengan golongan-golongan macam ni. Sama. Macam Syekh Salim Hilali sebut, Al-Aqsa takkan dibebaskan melainkan atas tangan orang-orang Islam yang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang berpegang dengan syariat. Bukan macam orang yang masuk masjid menjerit-jerit tadi. Kan? Kalau kita fikir balik, ada kemenangan ke masuk masjid dalam keadaan menjerit-jerit dan tak ada adab? Boleh pula dihalau khatib imam. Dan sudah tentulah benda ni Israel suka. Sebab tu sebelum dia orang masuk ke Masjid Aqsa tu, polis Israel pun senyum-senyum. Subhanallah, pengkhianatan. Kalau siapa yang boleh share video tu, buat sikit caption, share bagi orang-orang Islam semua tahu perangai dia orang. Kalau ada yang nak backup juga tu memang teruk lah kita kata. Memang dia tak tahulah akhlak Islam. Macam mana? Basic maksudnya dia tak tahu macam mana nak masuk masjid. Adakah sunnah Nabi ajar kita masuk masjid menjerit-jerit? Adakah Nabi SAW ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi menjerit-jerit? Nabi masuk dengan tawaduk, merendah diri, menundukkan pandangan. Tapi ini bukan kemenangan pun, tapi bagi mereka kemenangan. Mereka tak terima dah sebab satu lagi bahaya taksub. Sebab dia dah dengar pemimpin dia cakap, tak kira lah Syiah ke Hizbi, sama. Dia, kalau kita kata kalah, dia kata menang juga. Tak boleh dia takwil punya. Dia tak boleh terima hakikat. Jadi kita kena, ini kita kata muhasabah lah, kita kena muhasabah diri. Baik, jadi ana rasa cukup saya tu kalau ada soalan. Baik, ana rasa kita kata, yalah banyak orang ulas, tapi kita nak ulas tentang dari satu sudut, iaitulah macam mana dari dalam tu kenapa dia takkan berjaya. Maksudnya perjuangan ini takkan kita kata dia berjaya selagi mana adanya kita kata adanya orang-orang munafik, tangan-tangan munafikin yang kita kata yang melakukan makar di balik perjuangan umat Islam. Memang kita kata takkan berjaya kalau selagi mana. Sebab tu kalau kita tengok balik Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum dia nak buka Baitul Maqdis, sebelum dia tawan Baitul Maqdis, dia selesaikan dulu siapa? Fatimiyin, Syiah. Sebab ini masalah dulu, dalaman yang berpura-pura. Sebab tu kalau kita tengok balik, memang yalah, kalau tak selesai Syiah ni, kan, selagi itulah takkan dapat untuk buka Baitul Maqdis, untuk kita bebaskan Baitul Maqdis daripada penjajahan Zionis. Sebab mereka lah yang menjadi musuh dalam selimut, yang menikam belakang. Sebab itu kenapa kalau kita tengok Arab Saudi, negara-negara ni lambat respon kan, sebab dia orang tahu benda ni permainan dia. Dia orang dah tahu. Kita maki hamun, dia orang keluar respon lambat sikit. Dia orang tahu sebenarnya. Dia orang tahu apa yang dia orang buat. Kita sangka baik. Walaupun kita tak setujulah macam bila berlaku tatbiq dengan Yahudi apa semua, memang yalah, satu kita kata perkara yang menyedihkan lah bila membina hubungan alaqah dengan negara Yahudi tersebut. Tapi dalam situasi macam ni kita kata benda takdir Allah Ta'ala dah berlaku, tetapi kita kata paling kurang kita doakan kebaikan untuk orang Islam. Dan supaya membuka apa yang hikmah yang berlaku juga, kita tengok balik bila semua negara-negara bangkit menentang Israel. Ini pun ada hikmahnya kalau kita tengok balik. Dari satu sudut, iaitulah dia akan memberi tamparan yang hebat kepada pemimpin-pemimpin Arab yang masih lagi nak buat tatbiq ataupun masih lagi kita kata nak bersangka baik dengan Zionis. So maksudnya bila kes Sheikh Jarrah itu pun, maksudnya kita dah nampak macam mana perangai Yahudi. So mereka kena fikir balik.
apa yang Allah Taala perintahkan kita supaya jangan jadikan mereka sebagai teman rapat, jangan kita kata jangan percaya dengan janji-janji perjanjian mereka itu, dan juga berhati-hati dan berwaspada. Sebenarnya itu yang kita kena letakkan. Sebab itu kalau kita tengok balik, inilah yang kita kena, yang penting kita doakan. Kita kalau nak bincang tentang apa yang kerajaan buat, apa pemerintah tu buat, kita sebenarnya tak tahu pun apa yang berlaku. Sebab itu kita sebagai umat Islam, kita doakan yang terbaik. Semoga Allah bagi petunjuk kepada pemerintah-pemerintah Arab, pemerintah-pemerintah Islam, semua, supaya mereka dalam isu ni bukan setakat kita kata dalam isu Palestin, bahkan isu semua isu berkenaan dengan umat Islam, tatbik syariah, nak memperjuangkan syariat Islam, undang-undang Islam dan sebagainya. Bukan setakat isu ni saja, semua isu kita minta Allah Taala bagi petunjuk. Allahul musta'an. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Baik, kesimpulannya memang kita kata berdasarkan kitab-kitab mereka Syiah ini, memang mereka tak mau sebenarnya, dia orang tak ada kepentingan apa pun pada mereka. Bukanlah perjuangan mereka untuk membebaskan Al-Quds ni adalah hanya semata-mata kita kata hanya semata-mata lakonan ataupun semata-mata nak mengambil kesempatan, dan bukanlah perjuangan yang hakiki sebagaimana perjuangan umat Islam, ahli sunnah dan umat Islam secara umumnya, yang memang isu ni adalah isu berkenaan dengan akidah. Tapi Syiah memang tak ada langsung. Kalau kita buka kitab-kitab mereka, tak ada. Bahkan ada satu video menunjukkan seorang bekas ni cek balik, bekas apa dia, pengerusi dirasat qadiyah Palestiniyah, apa dia nama dia, jangan share kat sini, Ali Ridha Sultan Shahi. Ni dia cakap dalam bahasa Parsi lah. Dia kata apa? Dia kata memang sejak dulu lagi silibus pendidikan di Iran memang tak ada sentuh langsung isu Palestin. Itu lucu tu. Tak ada sentuh. Tetapi sejak pada zaman Khomeini tu, bila Khomeini dapat dia semua, ataupun Khomeini atau lepas tu Khomeini, Ahmadinejad, mereka suruh masukkan berkenaan Palestin ni sebagai satu isu saja. Tapi sebelum tu tak ada. Sebab apa? Sebab memang tak ada kaitan dengan dia orang. Sebab dia orang lebih mendahulukan Karbala ataupun Masjid Kufah. Bahkan dalam sebahagian riwayat sebut Karbala lagi mulia daripada Masjid Al-Aqsa, daripada Baitul Maqdis. So kalau kita tengok balik, memang pendedahan Ali Ridha Sultan Shahi ni, dia rais sabiq li markaz dirasat Palestin. So dia memang kata memang tak ada. Hanya ada cerita buku dalam silibus, dia kata silibus budak-budak adalah satu cerita budak-budak Palestin beli aiskrim ke apa benda macam tu je. So apa kita boleh percaya lagi dengan Iran punya slogan kononnya nak perjuangkan Palestin. Dia kata lepas tu barulah diarahkan oleh Ahmadinejad dan sebagainya, pemimpin dia orang, supaya masukkan sikit. Tapi dia kata silibus di universiti lebih teruk, dia kata. Sebab tak sebut langsung tentang diberikan kebebasan, dia kata. Bahkan dia kata di universiti di Iran, kalau seorang pelajar tu dia nak berpandangan Israel tu adalah negara yang sah pun tak ada masalah. Tu di Iran tu. So kita duk kata dia pejuang Palestin, dia pendidikan dia sendiri dia tak tekankan tentang Palestin. Tak ada, bohong semata-mata. Jadi kita dipermainkan. Tu ada lagi orang duk percaya, sangka baik dengan Syiah ni, sangka baik, dia kata sangka baik, dia orang Islam lagi, dia orang nak tolong. Allah musta'an. Baik, benda ni bukanlah benda yang terselindung sebenarnya. Benda ni kita je mungkin agak ketinggalan, tapi orang-orang di negara Teluk dan semua nampak benda ni. Orang-orang biasa, orang awam boleh fikir. Dan kita yakinlah zaman sekarang ni orang Malaysia pun insya-Allah dia boleh fikirlah bila dia tengok pendedahan. Tak macam dulu kan, kita tak banyak sumber kan. Sekarang ni banyak sumber dan kita boleh tengok macam mana apa yang benda sumber-sumber yang kita boleh tengok dari sudut faktanya dan sebagainya. Kita sendiri boleh. Dulu mungkin susah kan, kita hanya sumber TV je kan. Sekarang ni kita pun dah tak percaya dengan TV. TV tu hanya yang ambil berita-berita yang macam tu saja. Allah musta'an. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah Subhanahu taala memberkati apa yang kita sampaikan, dan kita jangan berhentilah mendoakan rakyat Palestin, mendoakan supaya Allah taala angkat musibah pada mereka, dan juga
meringankan mereka. Dan akhir sekali kita kata kita berdoa supaya Allah Ta'ala membebaskan Baitul Maqdis, rakyat Palestin, Masjidil Aqsa daripada penjajahan Zionis, la'natullahi alaihim. Dan kita berhati-hatilah dengan makar dan tipu daya Syiah ni, dan teguhkan, dia tak ada satu antibody yang kuat untuk melawan Syiah ni melainkan kita berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita mula sedikit demi sedikit kita cairkan pegangan kita jati diri sebagai ahli sunnah, maka itu bahaya. Sebab itu kita berhadapan bukan setakat dengan Syiah, kita berhadapan dengan liberal. Syiah pula ada yang Syiah liberal, ada Syiah etis, Syiah pula ada macam-macam sekarang. Ada Syiah yang tolak Khomeini kan, macam-macam pula sekarang. Wallahu musta'an. Baik, wa alaihi tuklan. Baik, jadi yang saya cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.